jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Yang empat-empat tadi, sekurang-kurangnya jadilah penyinta orang yang suka sayang kepada majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang kita buat biarlah bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sama ada dia naqalan daripada hadis, naqalan daripada Quran, naqalan daripada ijma' qiyas ataupun amalan-amalan orang yang soleh. Kalau tengok sehari dua ni, fenomenanya ialah fenomena menghina Islam, menghina agama. Dah sampai kena pergi belepuk pecah hidung. Sebab menyumpah bagai-bagai kepada Allah, kepada Nabi dan sebagainya. Takkan nak tunggu pecah kepala tu, nak biar macam tu? Itu pun ada orang-orang tertentu yang masih lagi sanggup untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, Maka pihak-pihak berwajib hendaklah cari satu jalan solution bagaimana untuk mengatasi masalah ni, masalah orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia Islam, dia jadi murtad, 3 kali nasihat tak dengar, pancung kepala, kerak kepala sekali baru dia tahu. Ini hukum orang yang menghina agama Allah, orang yang jadi murtad agama Allah, pancung kepala sekali tengok. Berani tak yang lain nak murtad? Tak berani. Sebab apa? Sebab itulah hukum yang sebenar, menghina agama Allah Subhanahu wa taala sekiranya jadi murtad. Barulah orang rasa takut gerun, tapi tidak bersungguh sangat. Kita sendiri pun, oh ya ke? Itu pun tengok TikTok. Oh, siapa orang baguslah dia tu gelempang, dia tu pecah hidung. Kita tengok TikTok ya. Ni fenomena sehari dua ni fenomena yang menggilakan, iaitu menghina agama Allah Subhanahu wa taala, sanggup segala-galanya kerana hawa nafsu. Jadi kita ni nak ada ilmu. Maka di antara yang nak sebut sebagai mukadimah hari ni ialah amalan kita ni dengar baik-baik. Ini saya bawa nas, saya bawa dalil berkaitan dengan kita berdoa ataupun berwirid nyaring ketika bersama dengan imam di masjid ataupun surau. Yang kita khawatirinya ialah ada golongan, kita pun tak nak sebut dia ni golongan apa, tapi golongan yang membid'ahkan orang yang berdoa, orang yang berzikir dengan imam secara nyaring. Ada mainan, oi, hantu Cina. Iaitu mentabdikkan orang yang berdoa dan berzikir dengan imam secara nyaring, menyatakan ia adalah bid'ah sesat, masuk neraka. Ni saya sebutlah 2 surah baru. Ini surah yang ketiga. Kalau tengok dalam Facebook saya tu dah ada sekali, 2 kali. Itu pun kuliah subuh. Takut-takut tak dengar. Zikir wirid lepas sembahyang sunat muakkad, tak payah disangkal. Cumanya yang menjadi pentabdi'an, dibid'ahkan oleh sebahagian daripada mereka, in bracket, no name mention. Kita ambil dalil yang kita buat ini ialah berdasarkan dalil. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akhbara, menceritakan kepada kita, anna rafa'a as-saut bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah meninggikan suara ketika mana berzikir selepas daripada insirah, selesai daripada sembahyang yang wajib maktubah. Kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas, berkata lagi Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idzan sarafu bizalika idza sami'tuhu. Sambung dia lagi, sesungguhnya
Aku mengetahui bahawasanya sembahyang itu telah selesai apabila aku mendengar mereka ini berwirid secara nyaring. Apa lagi nak? Maksudnya wirid nyaring, berdoa dengan tu imam dengan suara yang kuat telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjadi satu kesalahan bid'ah sesat, nescaya Nabi telah melarangnya. Mana Nabi tak larang, benda tu ialah sunnah taqririyah. Sunnah dia ada 3. Sunnah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au tiqrarin. Apa itu sunnah? Apa yang disandarkan, ma udhifa, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada qaulin, perkataan Nabi, innamal a'malu binniyat, segala amal bermula dengan niat, itu perkataan Nabi. Au fi'lin, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Jadi perbuatan Nabi, tunduk, rukuk, sujud dan sebagainya, itu namanya sunnah fi'liyah. Au takririn, ataupun pengiktirafan Nabi. Nabi tak buat, tapi Nabi kata, Nabi redha, Nabi diam. Apabila Khalid Al-Walid membawa binatang yang bernama Dhabb kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, ahalalun ya Rasulullah, adakah ini halal ya Rasulullah? Rasulullah diam. Lalu disembelih Dhabb berkenan, lalu dibuat surbah sup. Apabila selesai dihidangkan kepada Nabi, lalu Khalid berkata kepada, ya Rasulullah, hadza dhabbun, ini dhabb yang tadi ya Rasulullah. Rasulullah berhenti, tak makan. Bukanlah haram, tapi itu ialah takrir, Nabi tak makan. Ada hikmah di sebalik. Begitu juga berpuasa pada hari Tasu'a, Nabi tak sempat puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalaulah aku masih hidup di tahun hadapan, nescaya aku akan berpuasa pada hari Tasu'a. Itu ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak buat, tapi Nabi iktiraf. Maka yang ini pun berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak larang. Mana benda itu telah pun berlaku. Sebab apa saya sebut? Sebab banyak tempat, dan ada dah negeri dan ada dah daerah yang beramal dengan amalan diam selepas daripada sembahyang kerana takut disebut bid'ah sesat, masuk neraka. Kita takut, khawatir ni anak-anak baru ni, generasi-generasi muda yang tak sampai kepada ilmu yang orang tua kita belajar dulu, kerana dia lahir-lahir tempat, negeri, daerah yang tak baca doa dengan tok imam, hanya doa sendiri-sendiri. Saya selalu sebut, doa dengan tok imam doa umum, doa yang lebih halus, lebih khusus, doa sendiri. Imam minta, ya Allah berikanlah aku makan ya Allah, minuman ya Allah, rezeki ya Allah, itu umum. Kita minta, ya Allah berilah aku makan nasi biryani kambing, mana lebih halus, lebih detail. Kambing pula, kambing gurun ya Allah, bersama dengan acar contoh. Maknanya perhalus tu perhalus sendiri lah. Jadi tu imam kita amin, yang dulu amin kan, imam baca. Yang kita buat sekarang, alhamdulillah, sebab masih ada lagi generasi-generasi yang belajar. Nanti anak-anak kecil ni yang tak sempat belajar, lahir-lahir dah tak ada doa dengan imam, maka hilang. Akan hilang sikit demi sikit. Tuan-tuan tengok orang muda, air zam-zam boleh bawa balik tak sekarang? Yang haji boleh, yang umrah sikit boleh. Yang lain semua seruduk, serotok-serotok je. Biasa-biasa nak puh-puh tak boleh dah air zam-zam. Itu air barakah besar. Tapi oleh kerana orang Yahudi tahu itu air barakah, kelebihan yang ada, az-zamzama lima syuribalah, zam-zam sebagaimana yang diniatkan, maka dia sekat. Contoh mudahlah. Dan banyak lagi. Ini akhir sekali, kita pun orang generasi muda tak rasa air zam-zam macam orang India. Lalu direndamnya kain ihram sepanjang-panjang
kemudian digunting-gunting, dijemur kering, buat balik ke India. Kerana mulianya Ganges bagi dia, tak boleh mengatasi Zam-Zam. Maka tak mustahil kita juga nanti rendam kain ihram, jemur kering, kemudian lipat balik, nak minum gunting kecil-kecil bagi kepada orang kampung. Nak tabarruk, ambil barakah daripada air Zam-Zam. Dah payah dah. Tak percaya lagi lah Syari. Susah. Sikit demi sikit Jadi saya nak bagi tahu, amalan ini telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tinggalkan dia. Sebab saya tengok ada banyak tempat dah saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakasnya macam tempat orang mati. Sama juga yang kes-kes apa ni, bid'ah talqin, bid'ah yasin malam Jumaat dan sebagainya. Walhal orang tua kita boleh baca yasin sekarang bukan kerana dia hafal yasin, tak, kerana 20 tahun dah baca yasin setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat di kampung baca yasin, malam Jumaat yasin. Akhir sekali bila baca yasin, seorang pun tak pegang yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil. Woi, lancarnya dia. Sebab apa? Sebab itulah asuhannya daripada kecil sampailah tua boleh baca yasin malam Jumaat. Mari generasi kemudian ni tak boleh. Jangan baca yasin. Sahaja baca yang lain sekali, buang-buang. Akhir sekali tak hafal pun yasin. Waqiah pun tak hafal, Al-Muluk pun tak hafal, tak ada yang hafal apa. Tengok tak kelebihan kita beramal dengan istiqamah. Jadi doa, zikir dengan nyaring telah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Nawawi kata harus berdoa kuat dan berdoa perlahan. Tapi kalau atas wajah ta'lim nak mengajar, dia menjadi sunat yang sangat dituntut supaya anak-anak orang dewasa yang belum kenal erti doa yang sebaik-baiknya, dia kenal dan tahu kaedah berdoa. Itu kaedah dia Jadi yang tuan-tuan doa amal ni ada dalil adalah jangan risau. Orang kata itu bid'ah sesat ke apa? Dia bukan bid'ah, dia bukan sesat. Kalau dia bid'ah sekalipun, dia tidak sesat. Kerana dia itu tidak bercanggah dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Pegang baik-baik. Kita dalam jahil-jahil kita pun sekurang-kurangnya kita mengaminkan doa untuk imam. Jahil maksudnya kita tak pandai nak berdoa, maka kita serahkan kepada imam untuk doa. Jaga imam minta doa biar dia menang nombor ekor. Mesti minta yang baik secara umum. Kena yakinlah dengan imam. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi ulumihi fid dharain summa amin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat berapa Siapa yang ingat? Muka surat 7. Dalam membahaskan bab yang ketiga ke? Bab yang ketiga uqubah syaribul khamar. Betul ni? Yang keempat uqubah zina. Baris bagaimana ni? Lama tak hari tak ingat lama. Siapa ingat? Bab yang keempat, uqubah balasan bagi mereka yang melakukan zina. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tengok, ada siapa yang tanda? Tak ada tanda? Dalam kitab itu ada. Lah mana itu? Muka 4. Lepas dah muka syaribul khamar, lepas dah apa tanda
Ha? Yang 6 dah. Kullama najlu dah habis. Waqala. Itulah muka surat 7. Baik, dalam bab zina kita ribuh ke belakang sikit je. Iaitu ambil tajuk asal, iaitu firman Allah Taala wala taqrabuz zina. Jangan hampiri perbuatan zina. Kalau zina nak hampir pun tak boleh, apatah lagi melakukan perzinaan, kerana dia masuk dalam bab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu hifzun nasab, iaitu menjaga keturunan. Maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah, tujuan syariat diadakan yang ketiganya ialah menjaga nasab. Pertama jaga agama, hifzuddin, jaga agama, kemudian hifzul aqli, jaga akal, jaga nasab, jaga keturunan. Maka apabila di antara maqasid syar'iyyah itu ada ialah jaga keturunan, maka siapa yang melakukan perzinaan maka dia tidak jaga maqasid asy-syar'iyyah al-khamsah. Sebab itu orang yang murtad kena hukum pancung ataupun hukum bunuh. Kerana apa? Kerana dia telah menghilangkan maqasid syariah al-khamsah, itu hifzuddin, wajib menjaga agama, wajib menjaga akal, haram mabuk, wajib menjaga keturunan, haram kita berzina, wajib hifzuddin, hifzul mal, wajib menjaga harta, maka haram ya mencuri. Kemudian akhir sekali hifzuddin, jaga agama, jaga harta, jaga akal, jaga keturunan, jaga harta, dan satu lagi agama nombor 1, kedua akal, wajib jaga akal, wajib jaga keturunan, wajib jaga harta, dan yang kelima wajib jaga wajib jaga an-nafs, wajib jaga jiwa, sebab tu haram bunuh, membunuh ataupun bunuh diri. Tu maqasid syariah al-khamsah. Sebab itu walaupun larangan tutup muka ketika solat, tetapi dibenarkan untuk tutup kerana nak menjaga jiwa. Kerana bila jiwa tak ada, macam mana nak jaga agama? Tu dah sebut dah dulu, berbahasa mengenai ghita'ul wajhi inda salah, menutup wajah ataupun mulut ketika sembahyang. Sedangkan ialah larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil dia? Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughtiya ar-rajul fahu inda salah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada menutup mulut ketika solat. Tetapi oleh kerana maslahah menjaga jiwa, takut penularan bawa kepada kematian, menyebabkan manusia ramai mati, tak ada orang yang akan menjaga agama, maka dibenarkan menutup mulut ketika mana penularan wabak. Itu sebab dia. Baik, dalam hadis Nabi muka surat 7 atas sekali, qala lagi firman Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mana-mana perempuan, mana-mana laki-laki yang berzina perempuan yang zina dan laki-laki yang zina, maka palu olehmu tiap-tiap orang daripada keduanya itu 100 kali. Itu ada perbahasan, sama ada yang muhsin ataupun ghairu muhsin. Yang telah merasai nikmat perkahwinan lain hukuman, yang belum merasai nikmat perkahwinan lain hukumannya. Tapi tetap juga kena fajlidu, jilidkan, rotan, sebat mereka. Ini dalil daripada Allah Subhanahu wa taala. Az-zaniyatu waz-zani. Kalau mencuri, dia mulakan as-sariqu was-sariqatu. Zina dia bermula dengan perempuan. Mencuri dia mulakan dengan lelaki. Ayat Quran, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma.
Mana-mana lelaki yang mencuri, mana-mana perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan akan keduanya. Bukan dua-dua tangan, maksudnya potong tangan yang mencuri tadi. Sebab mencuri dimulakan dengan orang lelaki, biasanya mencuri. Zina biasanya bermula daripada orang perempuan. Maksudnya dia membenarkan dirinya untuk dizinai dan sebagainya. Maka jilidlah mereka, iaitu rotan dan palulah mereka 100 kali. Maka bahawasanya Allah Ta'ala terlalu murka atas keduanya, iaitu az-zaniyatu waz-zani. Dan jika tiada dipalunya 100 kali dalam dunia, nescaya dipalu oleh Allah Ta'ala di dalam akhirat dengan cokmar api neraka. Cokmar iaitu cemeti, cokmar api neraka. Sebab itu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dunia dan hukum hudud. Sebab Allah sayangkan hambanya. Apabila telah dihukum dengan hukum hudud atas dunia, di akhirat dia tak nak hukum lagi. Tak kena dah hukum, sebab satu kesalahan satu hukuman. Sebab itu hukum hudud perlu dilaksanakan kalau kita sayang kepada kawan-kawan yang buat maksiat. Kalau tidak, dia akan dibalas di akhirat nanti dengan terlalu pedih azabnya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Innallaha syadidul iqab. Allah itu syadid. Ketika mana dia menghukum iqab itu syadid. Tengok ayat yang sebelum ni, muka surat 6 tu. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tu cara Allah menghukum. Setiap kali nadijat juluduhum, terbakar hangus kulit-kulit mereka, baddalna juludan akhar, kami gantikan dengan kulit-kulit yang lain. Liyadhuqu, supaya mereka merasai al-azab, kepedihan. Sebab kita kalau kulit tu dah kematu, dah kena bakar, dia tak rasa lagi dah, dia dah habis sel. Maka kulit itu ditukar dengan kulit yang baru, supaya liyadhuqul azab, supaya dia rasa pedihnya azab. Berulang-ulanglah begitu sehingga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu balasan dia. Jangan kita ingat Allah itu hanya Ghafurur Rahim, tapi kena ingat juga Allah itu Syadidul Iqab. Sebab itu pilihan apabila mereka melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama taubat, kedua dihukum dengan hukum hudud apabila telah sabit dengan kesalahannya. Ustaz, kalau dia dah taubat macam mana? Kalau dia sempat taubat, alhamdulillah. Kalau dia tak sempat taubat, dia taubat tetapi tak kena dihukum hudud. Hukum hudud ni tak boleh buat sendiri. Saya faham hukum hudud, tapi kalau berlaku anak saya mencuri sebagai contoh, waliyazubillah, minta Allah lindung. Kalaulah mencuri dan cukup syarat dan nisab, saya tak boleh iqab anak saya. Saya tak boleh hudud anak, tak boleh. Walaupun saya tahu. Sebab apa? Sebab saya bukan penguasa. Yang boleh hudud ini hanyalah penguasa sahaja, iaitu pemerintah. Siapa pemerintah? Kerajaan yang dilantik. Siapa yang dilantik? Rakyat yang melantik kerajaan berkenaan. Maka kalaulah yang dilantik itu tidak melaksanakan hukum hudud dan kita menyokongnya tidak melaksanakan hukum hudud, maka tunggulah balasan Allah di akhirat nanti, kerana kita bersekongkol mereka yang tak nak laksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu je. Sebab kerajaan naik bukan kerana dia naik sendiri, dia calonkan diri saya. Saya Muhammad Abid ingin menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dia pun cari penyokong dia dengan buat undian secara maya ataupun secara WhatsApp, tak boleh. Dia dilantik oleh rakyat. Rakyat yang melantik. Siapa rakyat? Kita lah. Kalau kita lantik yang terjun longkang, maka longkanglah dia. Kalau kita lantik yang naik ke langitlah dia. Kalau kita lantik yang suka berjudilah dia. Kalau kita lantik dia yang suka menipulah dia. Kalau suka rasuahlah dia. Kalau kita lantik yang suka selewinglah dia.
Lepas tu jangan nak kutuk pula. Apa benda lah, tanah rakyat pun ambil, apa benda lah, rasuah, apa benda lah. Kamu yang melantik. Tu kaedah supaya terlaksananya hukum hudud, maka apabila terlaksananya hukum hudud, selamatlah dia di akhirat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kekal ataupun tidak itu bukan urusan kita, bukan khalidina fiha abada. Tidak semestinya kekal sahaja, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala kena sikit pun cukuplah. Tidak semestinya kekal sahaja sakit. Sebab setiap kali hangus digantikan badalna juludan akhar liyazuqul azab. Itu dalil dia. Baik. Nescaya dipalu dan citera daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia jauhkan olehmu akan zina itu, maka bahawasanya dalamnya itu mengenai 6 perkara. Maksudnya sebab apa larang sangat? Sebab dia ada 6 perkara yang berkaitan dengan zina. 3 perkara dalam dunia dan 3 perkara dalam akhirat. Maka sembah sahabat. Sembah ni bukan sembah gitu tak. Bertanyalah para sahabat dengan penuh takzim. Itu sembah. Bertanya dengan penuh takzim, dengan penuh akhlak. Lepas tu kita dengan guru, dengan ibu ayah kita, biar kita ada akhlak. Biar kita ada akhlak. Akhlak ni besar tuan-tuan. Besar daripada ilmu. Ilmu ada kalau tak ada akhlak tak guna. CJ kita besar, PhD, double PhD tapi tak ada akhlak. Dengan masyarakat kita tidak bergaul. Gotong royong masjid surau kita tak datang. Apa pun kita tak buat, tak guna. Orang tak pandang apa. Bahkan jadi bahan umpatan. Sebab akhlak. Dia tak ada CJ, tak ada apa pun, SRP pun tak lepas. Tapi akhlak baik. Beruntungnya orang kata kalau ada budak ni kat surau An-Najah ni tak payah apa. Memang bersih, tandas bersih. Semua dia buat. Walhal dia bukan pekerja pun. Sebagai contoh, akhlaknya tinggi. Gitu. Kalau CJ-nya tinggi, mengaji, belajarnya tinggi, tapi akhlak tak ada, orang tak muliakan dia. Mulianya kita kerana akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi SAW menyebut, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak kamu. Mana kita dah ada akhlak, Nabi menyempurnakan lagi. Mana nak menyempurnakan akhlak. Akhlak tu besar. Akhlak besar, kita dengan guru kita dengan ibu bapa kita dengan jiran tetangga kita dengan pasangan kita dengan semua sekali lah. Dengan hatta dengan haiwan pun ada akhlaknya. Dengan haiwan pun ada akhlak. Ada. Dengan tanam-tanaman pun ada akhlak. Tak boleh kita sembarangan walaupun pokok itu pokok duri contohnya. Tak boleh kita sembarangan nak pukul-pukul dia tanpa sebab. Nak patah-patahkan dia tanpa sebab. Sebab tu bila kita dalam ihram, tak boleh kita mematahkan pokok-pokok yang hidup. Salah satu pantang larang daripada ihram yang 13 iaitu mematahkan pokok-pokok yang hidup. Ambil, berkenan, cabut tanpa sebab dan sebagainya. Itu akhlak kita dengan pokok, akhlak dengan binatang. Apatah lagi kalau dengan manusia. Lebih-lebih lagi kita berakhlak. Jaga akhlak. Baik. Maka yang 3 perkara dalam sahabat, sembah sahabat yang bertanya sahabat dengan penuh takzim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa ya Rasulullah seksa ia dalam dunia? Apa ya seksa lah? Atas dunia ni yang 3 tu apa dia ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1, dikurangkan Allah Taala rezekinya yang halal. Tengok kat situ. Rezeki kita yang halal dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah permudahkan rezeki yang haram. Macam mana tu? Kadang-kadang kita dulu main nombor, beli banyak ni beli sikit pun dapat dah. Mudah Taala mudah. Kadang-kadang rasuah, selamat tak kena tangkap. Satu kapal, satu kereta dengan dia kena tangkap, tapi dia selamat lagi.
Dia rasa aku selamat, tak kena tangkap. Oh, Allah tolong aku. Itu istidraj. Saya dah sebut dah sebelum ni. Itu Allah benci kita dengan memberi rezeki. Allah benci, tapi Allah campurkan banyak-banyak sebagaimana Allah campurkan kepada Maharaja Fir'aun, kerajaan yang besar, Maharaja Qarun, harta yang banyak, dan juga kepada pembesar bernama Haman. Kesemua tu Allah bagi, tapi semua tu dengan istidraj, dengan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka dikurangkan Allah taala rezekinya yang halal. Maksudnya dilebihkan rezeki yang haram. Dia tak sembahyang pun, rezeki melimpah roh. Dia kata aku tak sembahyang pun banyak rezeki aku. Zakat aku tak keluar, tapi Allah bagi rezeki ke aku. Aku dedahkan aurat setiap tahun aku boleh pergi umrah. Hei, ya Allah. Dia tak tahu ni. Dan keduanya dihilangkan barakah dalam umurnya. Umurnya panjang tapi tak ada ketaatan. Umurnya panjang tapi sembahyang ada lagi yang sangkut. Dia kata tak apa, tak sembahyang, asalkan kita baik dengan orang pun dah okey dah. Siapa kata? Baik. Okay. Azal bunyi tu. Lepas azal tak boleh sambung dah sebab tak ada aircon, panas. Azal dulu azal. Kau mic azan di sini? Ni ya mic azan. Allahu Akbar. Allah. Baik, kita habiskan sikit ya. Ada 3 lagi. Iaitu seksa dalam dunia, Allah hilangkan barakah dalam umurnya. Umur panjang tak ada barakah juga. Tak ada keberkatan. Amal nak sembahyang sunat tak nak. Allah sibukkan dia dengan perkara yang tak sepatut dia sibuk. Itu tandanya Allah jauh tu. Kalau kita sibuk dengan perkara yang kita tak sepatut sibuk, tiba-tiba tak boleh nak sembahyang tahajud, tiba-tiba tak boleh nak sembahyang duha, tiba-tiba tak boleh nak sembahyang qabliyah, ba'diyah dan sebagainya. Ada buat apa masalah? Ada benda yang tak kena.
Itu pasti ada benda yang tak kena. Tapi kalau Allah permudahkan dia, nak sembahyang duha adanya ruang, nak sembahyang tahajud tak hilangnya mengantuknya, qabliyah ba'diyah dibuat dengan sebaik-baiknya, itu tandanya kebaikan ada dengan dia. Dan ketiga, apabila keluar roh daripada jasadnya, terdinding kepada Allah Ta'ala dan menilik kepada neraka dan kepada Malik Zabaniyah. Keluar roh daripada jasad, dia tak nampak nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terdinding kepada Allah Ta'ala, tak nampak kebaikan. Bahkan dia hanya nampak neraka dan juga Malik Zabaniyah yang menjaga neraka. Mana buruknya ketika dia nak mati. Dan apa-apa 3 perkara seksa dalam akhirat itu ya Rasulullah, maka sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1, menilik Allah Ta'ala akan dia dengan tilik murka. Allah tengok dia kepada akhirat, tapi Allah murka. Allah tengok, bukan tak tengok, tapi Allah murka. Aku larang dulu, kenapa kau buat juga? Kau ya Allah, kenapa? Allah tengok, tapi tengok dia dengan murka. Maka hitamlah mukanya. Oleh kerana malu sangat kepada Allah Ta'ala, orang kata biru muka. Biru muka, malu sangat ni biru muka. Merah bertukar menjadi biru. Maka begitu bila Allah tengok kat dia, tak sangka gitu. Dan keduanya, terlalu sangat seksanya, seksa yang amat pedih, lepas satu lepas disiap. Apa ni, kulit paha, kulit dada pula, begitulah. Semuanya sakit yang teramat sangat. Dan ketiga, mengena rantai api neraka, api dalam neraka. Dah lah masuk neraka, diikat pula dengan rantai daripada api neraka pula. Itu seksa di hari akhirat bagi mereka yang melakukan perzinaan belum sempat ia bertaubat daripadanya. 3 di dunia, 3 di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mala'a aynahu minal haram mala'a Allahu aynahu minan nar jahannam, wa man zana bi imra'atin aqamahu Allah min qabrihi 'atisha ila akhirih. Siapa yang memenuhkan matanya dengan pandangan yang haram, Allah akan penuhkan matanya daripada api neraka Jahannam. Siapa yang melakukan perzinahan dengan mana-mana perempuan, aqamahullah min qabrihi, bangkit daripada kuburnya nanti, atisya ila akhir, iaitu dalam keadaan penuh dengan kehausan, sehinggalah pembarisan ataupun kehadapan Allah sama ada syurga ataupun neraka. Wallahu alam. Kita berhenti pada hadis itu, kita akan sambung semula dengan tafsiran yang lebih panjang mengenai hadis man mala'a aynahu minal haram. Siapa memenuhkan matanya dengan perkara yang haram, siapa yang memenuhkan perutnya dengan yang haram dan segala perbuatannya haram, baju pakainya haram, makan minumnya haram, macam mana Allah nak terima akan segala permohonannya? Kerana semua perbuatan zahirnya, batinnya semua adalah haram kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua terpelihara daripada segala perbuatan-perbuatan hina keji, termasuknya ialah zina, sama ada zina mata, tangan, kaki ataupun sebagainya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mm-hmm.